Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Yang saya hormati barisan terkuasa Masjid Rahmaniyah Kuala Pulih, tuan-tuan puan-puan Allah sekalian. Pertama sekali marilah sama-sama kita manjatkan rasa syukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala melimpah kurnianya dengan rahmatnya. Dia beri masa kepada kita, dia beri tenaga, dia beri kesihatan, dia beri kesempatan pada pagi ini dapat sama-sama kita hadir untuk sama-sama kita solat subuh berjemaah dan sambung kuliah mingguan kita, kan? Itu kuliah subuh mingguan setiap hari Khamis, insya-Allah. Pada hari ini tuan-tuan, tarikh 19 November bersamaan dengan 3 Rabiul Akhir, dan tajuk kita hari ini masih dalam bab masjid. Apakah larangan, apakah ketegahan daripada Allah SWT dan Nabi berkaitan dengan bab masjid. Dan tajuk kita ni berkaitan dengan larangan memakan bawang putih dan bawang merah ketika masuk masjid. Cerita hari ni kan, tak boleh kita makan bawang putih, bawang merah ketika kita masuk masjid. Macam mana ni? Takkan kita nak makan bawang, duduk saja. Cuma apakah larangan Nabi ni berkaitan dengan apa? Kita di Malaysia ni tak makan tu bawang ni, matah bawang. Tapi apa dia benda dia? Apa petai, durian, benda tu pun adakah termasuk benda yang Nabi larang tu? Sebelum saya nak pergi ke tajuk kita hari ni, kita akan tengok sikit tuan tentang satu benda seburuk-buruk makhluk. Apa dia tuan yang buruk makhluk ni? Apakah siapakah apa dia tu yang seburuk-buruk makhluk? ويثبت أقدامهم. Aisyah radhiyallahu taala, istri tercinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayatkan bahwasanya Ummu Habibah dan Ummu Salamah radhiyallahu taala anhunna mengisahkan ketika mereka berkunjung ke Habasah atau Ethiopia ya. Okey, satu ketika Ummu Habibah dan untuk di sini Ummu Habibah dan juga Ummu Salamah, mereka berdua ni pernah pergi ke Utopia ataupun Habasyah. Habasyah ni kalau ingat balik, satu tempat yang mana penduduk tempat dia tu majoriti beragama Kristian, orang Nasrani. Apa buktinya? Kalau ingat balik, Raja Najasyi. Raja Najasyi ni pemimpin mereka, bahasa kita ni raja lah kan, pemimpin yang mana dia ni asalnya agama Kristian. Kalau ingat balik, ada satu dalil Nabi selepas semayang subuh satu hari tu, Nabi keluar di luar masjid. Nabi kata, jom betul-betul, mari kita semayang. Semayang apa Rasulullah? Tak ada jenazah depan kita ni. Semayang jenazah lain. Itu kepada siapa? Kepada Raja Najasyi. Rupa-rupanya Raja Najasyi ni dia peluk Islam, tapi ramai penduduknya ataupun menteri-menteri dia pun yang atas pun tak tahu kata dia masuk Islam. Sebab tu Nabi solat jenazah ghaib kepada Raja Najasyi. Itu dalil kata adanya solat ghaib, solat jenazah ghaib ni. Kalau kita duduk di sini, kawan kita baik kita duduk kat Johor tu, kena pula PKP ni, nak pergi Kedah pun tak boleh, tambah nak pergi Johor. Dia macam mana? Kita boleh buat solat ghaib di sini untuk beliau. Ini dalil dia tuan. Cuma kalau kita perhati balik, teliti dengan setelitinya, selepas Nabi solat ghaib Raja Najasyi, tak pernah ada dalil lain yang sahabat pun solat jenazah ghaib sahabat mereka. Nabi solat ghaib kepada sahabat yang mana duduk jauh, tak wujud, tak ada. Jadi timbul soalan, boleh tak boleh? Cuma kita belajar balik, bila Nabi buat, kita boleh buat. Kita tengok balik, bila kita teliti balik, rupa-rupanya kalau ada orang tak mau buat pun, dia juga. Sebab apa? Ni khas untuk Raja Najasyi. Itu cerita dia. Itu jadi khilaf tak khilaf tu poin dia. Boleh buat tak? Nabi buat sekali, kita boleh buat lah. Yang nak buat, boleh buat. Tapi yang kata tak boleh buat ni sebab Nabi buat sekali tu saja, pun ia juga benar. Ada dua pandangan.
Kita pulang begitu lah. Kalau kita di kawan duduk sekat Johor tu, duduk kawan baik dulu ni, tepi rumah kita dekat Perlis pula, lepas pindah pergi Johor, meninggal. Kita pula, nak pergi ziarah tak boleh. Kita buat solat baik untuk dia. Boleh tak boleh? Pandangan pertama, boleh. Tapi ada orang kata, tak boleh. Bawa dari perbezaan. Tu saya tahu dah. Sebab apa? Dalil ada, tapi hanya sekali itu saja. Takkan Nabi banyak betul sahabat duduk di Madinah, duduk di Mekah, duduk tempat lain yang meninggal sebagainya. Jadi dia punya hujah-hujah dia. Allah Alam, tak masalah. Kita yang pertama, dua orang ni pergi ke Habsyah, dia pernah nampak apa yang pernah nampak tuan? Ethiopia yang kita tahu mereka adalah negeri meluk agama Nasrani. Jadi penduduk negeri itu Ethiopia ataupun Habsyah tu majoritinya peluk agama Nasrani. Pasal kita lah ni Kristian lah, kerana Nasrani ni. Di zaman itu mereka menyebutkan sebuah gereja yang mereka lihat di Habasyah. Ummu Salamah dengan Ummu Habibah ni, dia lalu dia nampak gereja. Dia bercerita tentang gereja yang dia nampak. Di dalamnya ada gambar Rasulullah Subhanahu Wa Taala. Dalam gereja tu ada gambar-gambar. Gambar apa? Rasulullah. Bukan Rasulullah Nabi tu. Rasul-rasul Allah. Kalau kita ni apa dia? Contohnya Nabi Isa. Rasul kita juga. Ada Rasul-rasul Allah. Dan dalam gereja tu digambarkan gambar-gambar Nabi-Nabi Allah. Lantas mendengar kisah Habibah dan Salamah tersebut, Rasulullah SAW bersabda, mereka itu adalah suatu kaum yang mana jika ada orang saleh yang wafat di tengah mereka akan membangun tempat ibadah pada kuburan orang-orang saleh tersebut, semacam masjid. Nampak? Lebih hebat. Mereka ni, yang mana kaum mereka ni meninggal saja orang soleh. Siapa dia orang soleh? Mereka ni padri, rahib. Meninggal mereka ni padri, rahib orang soleh mereka. Apa dia buat? Dia akan buat kuil-kuil ataupun gereja-gereja di atas tempat meninggalnya rahib tadi. So kalau kita tengok balik cerita-cerita orang putih, Leonardo da Vinci lah, treasure macam-macam lah. Masuk gereja, sekali lagi dia pergi ke bawah pula, bawah tanah ada kubur-kubur pula. Orang tu pasal kan. Tu betul kan. Sebab zaman Nabi dulu pun dah ada dah macam ni. Sebab apa? Mereka akan simpan jenazah wali-wali mereka. Kita zaman kita lah ni, Tok Syekh, Ustaz-Ustaz, wali-wali contoh, orang soleh-soleh tu simpan bawah masjid. Kita tak buat lagi tu. Jangan tiru macam orang Nasrani ataupun orang Kristian ataupun orang Yahudi. Bila mati saja orang soleh, dia membuat binaan-binaan. Dia membuat kuil, dia membuat gereja di atas kubur-kubur ni. Jadi Nabi tak mau tiru. So terus pasal bila Nabi nak meninggal saja, Nabi tegur. Jangan tiru orang Yahudi Nasrani binaan-binaan kuburan mereka. Nabi tak mau nanti meninggal dia saja, apa pergi sembah kubur Nabi juga. Kubur Nabi larang orang lain lah. Cuma kalau tak balik, kalau kita pergi buat haji, buat umrah lah ni, di Madinah tu, masjid Nabi, tepi tu rumah isteri dia Aisyah. Apa jadi kalau Nabi meninggal di rumah isteri Aisyah tu, di situlah Nabi disimpan, dikebumikan. Cuma adakah dalam masjid? Tak dalam masjid. Masjid Nabi, tepi tu rumah dia Aisyah. Cuma bila mulai zaman sekarang diperbesar. Dulu orang pergi Mekah, haji Madinah ni berapa orang? 1,000, 2,000, 10,000. Lah ni berapa? Juta-juta kan. Sebab tu masjid Nabi diperbesarkan. Lalah kali rumah isteri Nabi tu pun termasuk dalam kawasan masjid. Tu cerita dia. Orang kata nanti kita pun sama pergi Mekah Madinah tu, masjid Nabi, Raudhah tu, tepi tu kubur Nabi. Bukan asalnya jauh. Tapi dah lah ni pembesar. Jadi tu pun jadi nampak dalam kawasan masjid. Tu cerita dia. Kalau tu jalan lagi di tepi belah kiri pula kubur Baqi'. Kubur Baqi' ni kubur-kubur sahabat Nabi, para syuhada semua disimpan di kubur Baqi' di tepi sebelah kiri masjid Nabi. Kemudian mereka akan membuat rupa-rupa atau gambar-gambar orang-orang soleh tersebut. Mereka ni pula tadi dapat simpan jenazah orang soleh mereka, wali mereka, rahib mereka, padri mereka bawah gereja tadi, bawah kuil tadi. Apa dia buat? Dia buat muka-muka, lukis-lukis, buat patung-patung. Jelas lah. Kalau tu dah pergi gereja ke, pergi ni, nampak. Nampak dia pegang dukung bayi, segi mat, rahib sebagainya. Dia pun merupakan ni Nabi Isa, ni mak dia Maryam, ni Nabi Isa kecil sebagainya. Nampak tu dia buat lagu tu kan. Apa Nabi komen?
Rasulullah bersabda, mereka adalah seluruh makhluk di sisi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat kelak. Jadi mereka ni lukis muka orang, buat bentuk-bentuk sebagainya adalah seburuk-buruk makhluk di sisi Allah pada hari kiamat. Lepas tu Nabi larang kita lukis-lukis gambar ni. Tu yang apa yang jadi isu tu ni, Perancis sebagainya, Itali ke apa tu, yang mana duk lawan-lawan menteri dia kata boleh lukis muka Nabi, Cina Nabi sebagainya. Saya tak ada. Sebab kita perangi mereka kan. Sebab apa? Kalau melukis muka-muka ni, wajah dan patung ni, itulah seburuk makhluk di muka bumi kan. Lepas tu kita tengok balik, kalau gambar-gambar ni kalau boleh jangan lukis-lukis gambar ni. Sebab Nabi Abang pula, rumah yang ada gambar yang bernyawa, binatang bernyawa ke, orang ke, malaikat tak masuk dalam rumah dia. Sebab tu kita tengok balik, ada pemandangan ke apa ke, nak buat gambar pemandangan boleh. Jangan dulu pula seekor kuda pula duk berlari pula dalam pemandangan ni. Sebab apa? Termasuk binatang makhluk bernyawa. Kalau gambar pemandangan, buah apa lah. Gambar apa yang terjun ke, gambar laut ke apa ke, boleh, tak ada masalah. Kalau binatang bernyawa ni, makhluk manusia ke yang bernyawa? Sebab ada malaikat rahmat tak masuk rumah orang yang ada yang mana gambar-gambar yang bernyawa ni. Rugi lagi kan, malaikat rahmat lagi rahmat kita. Tiba-tiba ada gangguan bagi dia. Tapi kalau malaikat mau, pilih gambar apa pun. Tak ada gambar, kan ada gambar, dia cari jumpa. Masa sekian-sekian, pukul 5, Pak Long ni, Bang Long ni meninggal dunia, dia nak cari dia, jumpa kan, ada ke tak ada gambar ke, dia masuk buli kan. Itu malaikat mau. Duduk atas bulan ke, dia cari jumpa. Duduk bawah tanah ke, bawah kelam ke, dia cari jumpa kan. Itu kerja malaikat mau. Tapi malaikat rahmat, dia terganggu kan. Ini yang pertama kan. Akhir berkata Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dalam hadis ini terdapat peringatan keras dari Rasulullah SAW dari menyerupai tradisinya ahli kitab, tradisi Nasrani. Nabi tak mau kita tiru orang Nasrani dengan orang Yahudi. Panggil mereka, mati ulama mereka, orang soleh mereka tanam di bawah kubur, di bawah gereja ataupun di bawah kuil. Dalam hal ini kebiasaan mereka adalah manakala ada orang-orang saleh yang wafat di tengah mereka atau seorang nabi wafat di tengah mereka akan membangun tempat ibadah di atas kuburan mereka atau pada kuburan mereka. Kemudian mereka akan membuat tufaka, mereka akan membuat gambar-gambar dari orang saleh tersebut atau dari nabi-nabi mereka. Jadi benar-benar ni Nabi larang. Sebab tu tuan-tuan perasan, semua kuburan Nabi ratakan. Tak ada kata Nabi buat binaan-binaan ni. Kalau diberi peluang tuan, aku orang kaya, aku suka aku dah. Aku bawa ayah aku bawa tok wan aku buat. Ada mama, ada jubi, buh lapis, 2 lapis, 3 lapis. Buh bunga pula tiap hari, jurus lagi. Lepas tu buat bumbung lagi. Nampak kan? Kalau kita biar kan, macam-macam nak buat. Sebab tu kan, orang soleh ke, orang tak soleh ke, siapa-siapa saja, meninggal saja, kubur dia sama je. Planet pun nampak bentuk sikit, ada batu nisan, tu saja tanda. Tak lebih pada tu. Lepas tu pergi dekat Baqi' kan, kubur Arab kan, tak kira raja ke tak raja ke siapa ke, dunia mungkin kemas, hebat, rumah besar. Tapi bila mati nanti, semua kubur Arab kan sama, tanah sama, naik sikit beza, adalah tanda kubur punya. Itu saja kan. Lepas tu beri peluang kan, sebab tu jadi di kampung Montor saja, Padang Pau, ada kampung masjid. Dalam kampung masjid tu ada orang kubur Tok Khamat. Betul pasal lah, dulu ni 70-an, 60-an, orang main naik isi, main naik bah apa semua, jalan kaki masuk, minta keberkatan. Tok Khamat Haji Saleh, dia tak salah pun, dia orang soleh. Tapi tak, bila dah meninggal, orang pergi pula, pergi ambil keberkatan, ambil doa, minta ni, macam-macam. Anak nak periksa ke apakah, sebelah ketika nombor ekor lagi, main lagi kan. Bawa main pulut kuning, main pulut ayam semuanya. Nampak? Asal kubur tak ada apa pun. Dia buat binaan, buat tambah-tambah. Allah Alhamdulillah, tak ada lah kan. Nampak tu Nabi bilang kan. Sebab apa? Benda ni menyebabkan ada jadi benda yang lain. Jadi syirik pada Allah pula. Betul bila soleh, orang tu bila dia soleh, kita boleh minta doa. Kalau saya doa haji, doa kat anak saya ni sebenarnya boleh semasa hidup. Jadi kalau dia mati, orang soleh tu mati, dia sendiri pula perlu anak soleh dia doa kat dia. Ataupun ilmu manfaat dulu ni, bawa dia, tolong dia. Ataupun sedekah jariah dia, dia perlu yang tu balik kan. Kita pula kita minta kat dia Allah. Minta pada Allah, direct pada Allah. Allah abang. Ud'uni astajib lakum. Aku akan kabulkan. Okey, ini tajuk minggu lepas tuan-tuan. Iaitu larangan bab lepas haram berjual beli dalam masjid.
Kita nak kaji sikit apa cerita minggu lepas. Bahawasanya Rasulullah SAW datang melarang dari melakukan syair di masjid. Zaman Nabi dulu ni orang Arab jahiliah apa dia buat? Dia suka menyanyi apa? Syair. Zaman kita suka nyanyi. Kan? Apa 3-4 darah apa orang ulang tu kan. Kita boleh tak tahu jadi tahu. Mana ni? Oh, Kampung People punya filem. Jadi lagu kan. Sebab zaman kita ni ghalib dengan lagu. Tapi orang jahiliah dulu ni bukan lagu, dia syair. Macam bahasa Arab kita kita orang Melayu kita dulu ni ada gurindam, ada syair, ada sajak, begitulah. Tapi orang Arab dulu ni dia suka syair. Buat syair-syair yang hebat, dia bergantung di Kaabah. Dalam masjid kan, gantung kat masjid ni. Siapa syair yang sedap hari ni, minggu ni, bulan ni. Itu panggil orang Arab jahiliah. Nabi larang apa? Jangan melakukan syair dalam masjid. Kedua, jual beli dalam masjid. Kita pergi yang minggu lepas, tak boleh berjual beli dalam masjid. Dan yang ketiga, buat halaqah pada hari Jumaat sebelum solat. Kita belajar kaji sunnah, disunahkan kita main awal ke masjid hari Jumaat. Bila main masjid awal Jumaat ni, orang nak semayang, orang nak berzikir, orang nak baca Quran, orang nak rehat, orang nak itikaf, semua nak buat macam-macam aktiviti. Tiba-tiba kita main ni, dia beri kuliah pula. Kuliah tu cukup sekadar awal subuh, kuliah duha yang awal 8, 9, 10 tu gagah. Kalau 11, 12 tu nak buat kuliah juga hari Jumaat. Ni yang Nabi larang tadi. Sebab apa? Mengganggu orang nak beribadah. Sebab tu kan Nabi sunnah Nabi main, Nabi habaq siapa yang main awal ke masjid boleh solat sunat sebanyak yang mungkin. 2 rakaat. Habis bagi salam 2 rakaat lagi. Habis macam buat lagi 2. Sampai bila? Sampai khatib naik mimbar, Assalamualaikum warahmatullahi, Tok Bilal azan. Habis dah ibadah kita. Yang nak baca Quran boleh tutup dah. Yang banyak sunat banyak boleh berhenti dah. Yang berzikir boleh berhenti. Semua boleh berhenti. Standby jawab azan. Saat lagi nak khutbah. Itu dalil dia. Cerita dia hari Jumaat kita main awal. Siapa masjid tu buat kuliah lagi pukul 11, 12 tu apa? Termasuk dari ni halaqah pada hari Jumaat. Nabi larang. Bagus nak buat kuliah ni tafsir, ni buat kuliah hadis. Kalau kita masjid Nabi pun, masjid Mekah tu tiang-tiang dia ada ustaz-ustaz mengajar kan. Kalau kau perasan. Tapi bila main Jumaat masing-masing dah berhenti awal dah. Sebab apa? Beri peluang untuk masing-masing beribadah. Jadi cerita dia jual beli di masjid Nabi larang tuan. Macam mana betul Nabi larang tu? Nabi sebut hari tu ni kita sentuh. Nabi kata kalau jumpa 2 orang duk berniaga dalam masjid, boleh kata Allah tak bagi laku berniaga berdua ni. Si pembeli pun rugi, si jual pun rugi. Nampak? Kita boleh kata tu. Oi, awak kata lagu tu kasar sangat. Tak Nabi ajar kan. Kalau ada orang duk berniaga dalam masjid, boleh habaq. Berniaga tahu mana? Ni, kapet merah kita ada ni. Ni kawasan masjid yang betul. Cuma dibincang itu ni khilaf dia. Keluar pintu masjid, adakah masjid dan masjid? Kalau keluar pintu masjid tu, dia bukan masjid dah kan. Kalau keluar pintu pagar masjid, lagilah bukan masjid. Cuma cerita kita ni, dalam masjid ni jangan lupa jual beli apa. Adakah laku jual beli tu? Nabi habaq laku. Contoh, dijual tanah kan. Jual barang macam-macam lah. Halal tak? Halal. Tapi tak ada keberkahan katanya. Mungkin dapat dia beli laku dulu, tapi keberkahan tak tahu mana dan tak dapat kan. Rugi kan. Sebab apa Nabi larang buat masjid bukan dibina untuk jual beli ataupun umum benda-benda hilang. Bukan lagu tu kan. Itu tadi lepas. Okey, tapi lagi sikit lagi tuan. Masuk syurga tanpa amal soleh. Rupa-rupanya tu tuan, kita ni boleh masuk syurga walaupun kita tak buat amal soleh. Tapi ada ruginya tu tuan. Jom. Apa yang dia tak? Keutamaan tauhid sangat luar biasa. Dan di antara keutamaan itu adalah sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari, hadis yang luar biasa yang menjelaskan tentang karunia Allah yang diberikan kepada ahli tauhid. Okey, ahli tauhid. Siapa dia ahli tauhid ni? Ahli tauhid ni mengesahkan Allah. La ilaha illallah. Kita lah. Jadi kita esahkan Allah ni ada kelebihan dia daripada orang yang tak mengesahkan Allah. Apa buktinya? Nanti ketika hari kiamat sudah terjadi, ketika semua proses kejadian-kejadian hari kiamat sudah selesai, ketika ahli surga Allah masukkan ke surga, dan ketika ahli neraka Allah masukkan ke neraka. Okay, hari kiamat nanti dah semua selesai urusan kita, yang mana duduk alam barzakh dibangkitkan, yang mana dunia ni hancur habis, semua mati dihidupkan. Apa jadi pada masa di kiamat dah?
pahala dosa clear. Ahli syurga pahala banyak masuk syurga. Ahli neraka ni dosa banyak masuk neraka. Itu yang pertama dah clear kan. Saya semua. Seluruh syafaat-syafaat sudah selesai. Di saat seperti itu Allah Subhanahu wa taala berkata, yang tersisa sekarang adalah syafaatku. Syafaat semua dah clear dah. Al-Quran ni kita baca pagi, petang, siang, malam. Ya Allah, dia baca aku, tolonglah dia masuk syurga, berilah ganjaran kat dia, angkatlah darjat dia. Al-Quran garantor kita. Ya Allah, sedekah ni, dia sedekah aku bukti sebenarnya. Mai syafaat kan. Nabi pun syafaat dia umat aku. Dah clear dah. Cuma last kali ni syafaat Allah, bantuan Allah yang belum ada lagi. Apa Allah kata kan? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengambil sebagian penduduk neraka dengan satu genggam tangan. Satu ketika tu lepas habis semua dah clear, dah masuk neraka syurga tadi, Allah ambil manusia yang mana dalam neraka tu kan dengan satu genggaman tangannya. Kemudian Allah letakkan penghuni neraka tersebut yang mana mereka sudah hangus terbakar, mereka sudah menjadi arang. Allah letakkan mereka di sungai surga. Apa jadi yang mana yang ahli neraka tadi Allah ambil mereka ni, Allah buh dalam syurga, sungai syurga tu yang mana terbakar hancur habis semua tu, hitam sebagainya tu, jadi macam arang kan apa yang terjadi kan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala kuasakan manusia yang sudah menjadi arang tersebut menjadi manusia dalam bentuk wujud yang baru, yang menawan, yang indah, yang ganteng, yang cantik, yang luar biasa, seperti mutiara berkilau. Asal tadi makhluk manusia ni yang mana golongan di neraka tadi dah hitam tuan-tuan. Dah buruk dah relai dah hancur dah habis dah. Tapi Allah sayang kan, Allah ambil mereka ni masuk, letak dalam syurga, dalam sungai syurga tu. Dengan izin Allah tuan, mereka jadi cantik, elok, wajah apa semua clear balik. Bahkan mutiara berkilauan. Nampak tuan? Kemudian setelah itu Allah perintahkan mereka untuk masuk surga. Penduduk surga melihat kejadian itu, rombongan. Jadi mereka yang tadi ni masuk syurga tuan. Dia orang yang melihat kejadian itu, apa dia berkata tuan? Orang-orang terakhir. Maka penghuni surga mengatakan, lihatlah mereka, orang-orang yang dibebaskan Allah dari api neraka, tanpa amal soleh yang mereka lakukan dan tanpa kebaikan yang mereka persembahkan. Tak punya kebaikan. Nampak? Mereka ni, yang Allah ambil mereka ni bukan buat amal soleh pun. Semayang mungkin dok pun. Bahkan benda kebaikan tak ada apa pun. Tapi Allah ambil mereka ni tuan. Kalau ikut tu, pergilah jahanam dah mereka ni. Tak tuan. Allah ambil mereka ni juga. Sebab apa tuan? Kan tak punya amal soleh, tapi Allah selamatkan mereka. Kenapa? Karena saking welas kasihnya Allah kepada orang yang ahli tauhid yang di dunia dulu tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa kan? Depa ni jahat-jahat depa pun tapi depa tak sembah berhala. Jahat-jahat depa ni pun depa tak tikar nama mereka. Jahat-jahat mereka ni pun mereka percaya Allah tu ada, cuma malas, rali, alpa dia buat maksiat. Nampak tuan? Kita mau punya tuan. Tak mau tuan. Kita mau apa? Fast track. Kan? Kita mau apa? Masuk syurga, simbang apa? Alat apa tu di akhirat nanti, pada mahsyar nanti dikira mizan rumah pahala, syurga tu. Smart tag. Atau belum ni Rafiq apa tu dia punya baru pula tu. Pakai pelekat tu, masuk kereta, tek jalan terus tuan. Nama lagu tu. Kita masuk syurga tu. Tapi tuan, kok ada orang yang bermaksiat sebenarnya ni, ada peluang dia masuk syurga. Tapi mak orang tuan, pergi rendam dalam neraka dulu, orang lain dah masuk syurga clear dah. Yang dia ni duduk dalam neraka tu. Dah habis hitam belarang habis semua, Allah ambil clear balik masuk syurga. Tak mau dah. Dia nak kata kalau kita tak buat dosa-dosa syirik ni tuan, ada peluang kita masuk syurga. Nampak syirik penting kan, bahaya kan. Kalau kita buat dekat dunia ni, minta ampun. Pi tikam nombor ekor, pi apa tu pi tengok barang-barang hilang, percaya benda-benda yang tak patut, benda-benda syirik pada Allah ni. Hati kan. So benda itu menyebabkan kalau kita tak minta ampun kat dunia, neraka tempat dia. Kalau kita dah minta ampun kat dunia, ada peluang lagi kan. Sebab tuan, elaklah kita daripada melakukan syirik pada Allah ni. Syirik ni satu benda yang sangat besar. Kalau kita tak pernah syirik pada Allah tuan, ada peluang kita masuk syurga. Tapi tak mahu kita masuk neraka dulu, baru masuk syurga. Tapi kalau termasuk juga neraka, masih ada peluang lagi ke syurga sebenarnya. Kita tak mahu, alhamdulillah, kita tak mahu orang yang golongan yang macam ni. Maka hendaklah kita senantiasa menjaga akidah kita, menjaga tauhid kita. Ingatlah firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 48. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha.
Sungguhnya Allah tidak mengampuni dosa syirik, dan Allah mengampuni dosa-dosa lain selain dosa syirik. Jadi Allah tak ampun dosa syirik, Allah ampun dosa-dosa lain daripada syirik. Itu Allah ampun. Kalau dosa syirik, Allah tak ampun. Jahat mana kita pun, Allah ada peluang nak ampun, tak ampun. Jika dosa syirik, sebelum kita mati tak ada minta ampun, neraka lah tempat dia, tuan. So tuan kena berhati-hati, jangan sekali kita buat syirik pada Allah. Sebab benda tu neraka selama-lamanya. Okey, tajuk kita hari ini, tuan. Bab masjid, larangan memakan bawang putih dan merah ketika masuk masjid. Cerita dia, boleh tak boleh makan bawang putih, bawang merah ni bila masuk masjid. Cerita dia, tuan. Dalil dia kita rujuk balik apa yang Nabi beritahu. Yang pertama daripada Muslim, iaitu daripada Abu Sa'id Al-Khudri, bahawasanya Rasulullah SAW dan para sahabat pernah melalui petani bawang merah. Satu ketika Nabi dan para sahabat ni berjalan tempat orang duk tanam bawang merah. Lalu sebahagian daripada mereka turun memakan sebahagian darinya. Rupanya orang Arab ni bila nampak bawang merah ni, dia betul dia ambil makan. Macam kita ni buah rambutan, nampak buah rambutan, turun tu sedap kupas ada makan, sedap, manis. Tapi orang Arab ni dia jenis meratah bawang merah. Kemudian sekelompok lagi yang ramai ikut Nabi itu, separuh makan, separuh tak makan. Lalu mereka pergi kepada beliau. Lepas habis makan, dia pergi jumpa Nabi. Maka beliau memanggil orang yang tidak makan. Jadi Nabi panggil orang yang tak makan, mari jumpa Nabi. Dan mengakhirkan yang lain yang makannya, sehingga hilang baunya. Geng-geng yang makan tadi, Nabi tak panggil lagi. Biar lepas makan dulu, biar habis bau pun semua, baru Nabi panggil dia. Nampak? Nabi mengutamakan orang yang tak makan bawang tadi, Nabi panggil dulu. Kemudian baru orang yang makan bawang, baru Nabi panggil yang kedua. Kan? Ini dalil pertama. Cuma dalil pertama ni tak nampak lagi. Pasal apa Nabi buat begitu? Jadi macam tertanya lagi. Kita pergi dalil yang kedua. Dari Ibnu Umar bahawasanya Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang memakan sayuran ini, bawang merah, bawang putih ini, maka janganlah mendekati masjid kami hingga hilang baunya, iaitu bawang putih. Diriwayatkan oleh Muslim. Siapa yang meratah bawang ni, meratah mentah tu, jangan mai mayang masjid kami. Nampak kan? Mai semayang pun tak boleh kan? Sebab apa? Allahu Akbar. Kalau kita ni makan apa ni bau tak tahan. Sama riyan kan? Allahu Akbar. Tok Imam makan riyan tak ajak dia marah Contoh, Tok Bilal makan tak ajak. Tok Siap tu apa belakang. Bau kan? Dan kawan kita pula, bau ni tak boleh, nak kemuntah, merugai. Nampak semua orang tak sama. Ada orang suka, ada orang tak suka. Ini benda-benda bau busuk ni termasuk derian ke, jerin ke, petai ke, termasuk larangan ni juga. Sebab apa? Benda yang bau dia kuat, ganggu orang semayang. Sebab ganggu orang semayang, dosa besar. Ini dalil yang kedua. Kita pergi lagi tuan. Dari Abu Ayyub Al-Ansari, dia berkata Rasulullah SAW diberi makanan. Satu hari Nabi diberi makanan, beliau makan, Nabi makan dan memberi selebihnya, sisanya. Nabi jenis Nabi bila orang bagi makanan, Nabi ambil makan dan kemudian di-share dengan kawan dia. Masing-masing makan kat tu. Kongsi. Kita ni pantang makan sedap, pulun seorang-seorang, tak teringat kawan sebelah. Nabi jenis dia makan dan dia teringat orang kawan dia bagi rasa semua. Itu sifat Nabi. Suatu hari beliau SAW memberikan makanan kepadaku tanpa makan. Lalu bagi makanan ni, nah makan. Tapi awak tu elok lagi ni. Nabi tak gigit pun, tak rasa apa pun. Sahabat heran. Kalau hari-hari lain Nabi makan dulu, baru dia bagi ke orang. Tapi benda ni hari itu Nabi terus bagi kat sahabat sebelah. Kemudian beliau pun bertanya. Suatu hari beliau bersama memberikan makanan kepadaku tanpa beliau makan, kerana padanya terdapat bawang putih. Rupanya dalam makanan itu ada bawang putih. Nabi tak makan. Lalu aku bertanya kepada beliau, apakah ia diharapkan? Sahabat-sahabat ni pelik lah. Nabi tak makan, turun ayat kata tak boleh makan ke bawang putih, bawang merah sebenarnya ni. Kemudian beliau pun menjawab, tidak. Akan tetapi aku membencinya kerana faktor baunya. Aku tak makan ni sebab apa? Bau dia busuk. Itu yang Nabi tak makan tadi. Jadi Abu Ayyub pun kata, sesungguhnya aku membenci apa yang kau benci. Kalau kau pun tak makan Nabi, ya Rasulullah, aku pun tak makan lah. Kalau sahabat Nabi ikut Nabi. Jadi kita dia, sebab tu kan, macam dah
Dog ni binatang macam bewok tu. Kata dia bukan bewok kita lah. Kat negara Arab tu dia ada bewok pada pasir tu, dog. Nabi Nabi tu sahabat makan. Nabi tak makan. Tapi boleh tak makan? Boleh makan. Jadi dah dia Nabi dia semua tak lalu, lepas tu dia tak makan. Dog cerita lain pula lah. Apa kata? Nabi ada benda yang boleh kita makan. Mungkin kita tak suka, orang ni suka, boleh dia makan. Tapi dalam bab tadi ni, kalau bab bawang sebenarnya, nak pergi semayang, jangan kita makan bawang. Kalau nak makan kat mana? Makan kat rumah lah tuan. Kalau nak makan petai pun, sambil petai, buat di rumah makan. Bila tanya Nabi dalam masjid, dia lebih kokoh petai mentah-mentah pula. Buat macam cikelat pula. Janganlah tuan. Sekejap lagi lepas mayang, nak makan sambil petai ke, bakar petai ke apa ke, ikut tuan-tuan lah. Itu hak tuan-tuan. Tapi bila semayang, jangan duk kacau orang. Sebab apa? Bila makan dia akan bau. Kiri kanan kita menyebabkan orang terganggu berdosa tuan. Okey, dalil yang ketiga. An-Nawawi rahimahullah berkata, perkataan tentang bawang putih. Lalu aku bertanya kepada beliau, apakah ia diharamkan? Beliau menjawab, tidak. Akan tetapi aku membencinya kerana faktor baunya. Maka ini merupakan penjelasan tentang bolehnya makan bawang putih. Bukan kata haram, boleh. Bawang putih ke, bawang merah ke, kita rian ke, petai ke, jering ke, lalu makan. Tapi bila nak mai semayang, akan tetapi dibenci bagi orang yang hendak hadir ke masjid atau hadir ke tempat orang yang ramai. Kalau tak main masjid pun, mesyuarat agung, persatuan nelayan, tu dia PPP duk makan benda tadi, duduk sebelah orang kita pula, sembang-sembang, dia bau habis. Sama lah fungsi dia. Masjid ke, mesyuarat ke, orang-orang ramai ni, tempat berkumpul orang ramai, jangan pergi makan benda tu. Sebab apa? Kacau nanti. Kita mungkin tak apa, orang lain tak mahu kan, tak suka. Dia ganggu orang kan, berdosa kan. Okey, rupanya tu tuan, saya pun sekadar dosa tak semayang ni mungkin okey gagah lagi lah. Tapi rupanya tuan, makan bawang dapat ganggu malaikat di masjid. Tuan, ni poin besar. Kita makan bawang, rupanya satu, kawan-kawan kita ni terkacau. Yang kedua, malaikat pun terkacau kan. Malaikat terganggu dengan bau bawang tadi. Sebab bawang tadi dalil dia. Bila kata lagu tu, buat main dalil. Apa Allah kata, apa Nabi kata. Hadis diriwayatkan daripada Muslim. Dari Jabir ia berkata, Rasulullah SAW melarang memakan bawang merah dan bawang bakung. Lalu ada satu keperluan yang menyebabkan kami memakannya. Beliau bersabda, barang siapa yang memakan tanaman yang busuk baunya ini, maka janganlah mendekati masjid kami. Tadi yang pertama tadi. Kerana malaikat rahmat merasa terganggu sebagaimana manusia merasa terganggu oleh bau busuknya. Rupanya malaikat rahmat ni pun macam kita juga. Bau bawang, bau petai, bau rian, bau benda yang sengit, sebagainya ni menyebabkan dia pun tak suka kan. Kalau sekadar dia tak suka, tak poli gagah lagi. Dia dah kilat kan. Sebab apa? Bila jadi lagu tu, rugi tu kan. Sebab malaikat rahmat dia akan doa kat kita kan. Apa dalilnya? Dan dimakruhkan memakan bawang putih, bawang bakung, lobak atau semua hal yang ni bau busuk. Sebab dengan sebab baunya tersebut, sama saja apakah ia hendak masuk masjid ataupun tidak. Kerana Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya malaikat rahmat merasa terganggu sebagaimana manusia merasa terganggu oleh bau busuknya. Hadis riwayat Ibnu Majah. Nampak tadi Bukhari, Muslim, ni Ibnu Majah. Hadis yang sama dikuat tuan. Bila tengok balik tuan, malaikat sentiasa berada di dalam masjid. Malaikat ni sentiasa berada dalam masjid dan mendoakan orang yang berada dalamnya. Kita duduk ni tuan, duduk kuliah subuh ni contohnya, malaikat pun ada tuan. Apa yang berlaku tuan? Makhluk Allah SWT yang tercipta dari nur, cahaya ni, dia sentiasa bersalawat, memohon ampun kepada hamba yang berada dalam masjid. Kita duduk etika, duduk nak kuliah, main semayang sebagainya ni, malaikat doa kepada kita tuan. Apa dalilnya? Sesungguhnya jika seseorang hamba duduk di dalam di masjid setelah melaksanakan solat, tadi kita dah semayang, kita duduk dulu ni, maka para malaikat akan bersalawat untuknya. Malaikat salawat untuk kita kan. Dan salawat mereka kepadanya adalah dengan berkata, apa dia kata? Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah ia. Malaikat doa kan. Bukan ada doa ni, malaikat man kan? Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah dia. Tiba-tiba kita makan rian, makan petai. Orang lain boleh doa malaikat.
Mai datang kita, malaikat tak mai kan. Rugi kan. Kalau manusia doa, kawan kita doa, kan ustaz, kan siapa kan, mungkin Allah terima, Allah tolak. Sebab manusia ni, dia doa mungkin diterima, dia tolak. Tapi kalau malaikat doa tu kan, pasti makbul kan. Kalau kau dah rugi kan. Orang ni dapat doa, dia doa kita, rugi. Tak dapat apa. Allah kata apa? Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah dia. Jika ia duduk untuk menunggu solat, maka para malaikat akan bersalawat kepadanya. Salawat mereka kepadanya dengan berdoa, Ya Allah, ampunilah ia. Ya Allah, sayangilah dia. Nampak kan? Rugi kan? Orang ni dapat doa percuma, dapat keberkatan, kita tak dapat kan? Bahkan tadi dapat dosa pula, kita ganggu orang semayang. Nampak kan? Jadi rugi di situ. Hadis Ahmad dan Sahih. Okey, lagu tu ustaz, tak makan bawang makan ni. Boleh makan kan? Bawang yang dimasak, kemakruhannya telah hilang. Kalau nak makan pula, bawang juga kena masak dulu. Bau kita baru hilang bau dia. Lagu tu jenuh kan? Semua masakan ada bawang. Jadi tak boleh lagu tu. Dah, boleh. Kalau masak boleh. Apa dalilnya? Dari Ma'dan bin Abi Talhah, bahwasanya Umar bin Al-Khattab pernah berkhutbah pada hari Jumaat. Lalu dia menyebutkan Nabi SAW dan menyebutkan Abu Bakar. Dia berkata, kemudian sesungguhnya kalian wahai sekalian manusia memakan dua jenis tanaman ini, aku tidak memandangnya kecuali ia merupakan makanan yang buruk, iaitu bawang merah dan bawang putih. Sesungguhnya aku pernah melihat Rasulullah SAW apabila mendapati baunya daripada seseorang di masjid, maka beliau memerintahkan orang tersebut keluar ke Baqiyah. Nabi halal kan? Di masjid Nabi ada orang makan bawang putih, bawang merah tadi, Nabi arahkan Nabi keluar. Pergi mana? Kubur masjid Baqiyah tu, sebelah kiri. Rumah si Nabi, tepi hujung sana tu. Kalau masjid tuan-tuan sini tu, tu apa tu Dewan Haji Ding tu, belah tu dekat apa simpang tu. Bawah tu apa? Kedai Prabutku ke apa tu? Belah tu dekat tu. Jauh tu kan. Okey apa? Okey, dia makan bawang tu kan. Kalau tu imam buat lagu tu dah ya ni. Hang balik, hang keluar. Kacau lah. Kita imam tu pula orang komen bijai lagi. Barang siapa yang ingin memakannya, kalau nak makan juga, hendaklah baunya dihilangkan dengan memasaknya. Kalau nak makan juga, kita boleh makan, tapi masaklah. Contoh, kenduri kita hari mana-mana nanti, hari Sabtu ni ada kenduri tepi masjid tu, pasang khemah. Tiba-tiba ada azan, tu Zuhur. Allah Akbar. Aku makan bawang ni. Tak boleh pergi masjid ni. Dah, kalau kita mau atas bawang, tak boleh pergi tak. Tapi kalau kita makan tu, gulai rebung, gulai ni, rendang macam-macam, bawang semua kan. Mai lah haji, tak ada masalah. Ni dah, duk pergi pepok, petai, duk kukerak. Itu bau kuat kan. Kalau sampai petai tu, bakar goreng tu gagak. Tu cerita ada, kita faham lah. Cerita dia, bukan tak boleh makan, boleh makan. Tapi kalau kita nak makan, dah bini kita masak rendang petai ke apa, tunggulah sekali lepas Zuhur lagi balik makan. Jangan makan awal hari, saya kacau kawan. Tu cerita dia. Ustaz, boleh tak kami kenduri berian? Tadi berian pun sama juga. Cerita dia, nak kenduri berian kat masjid boleh. Buat lepas Isyak. Kalau buat selepas maghrib, orang masuk lagi, ada yang suka tak suka. Lepas Isyak, keluar-keluar tu nak balul 5 biji, 10 biji, ikut terlentang kan. Tak kacau siapa pun. Kalau makan sebelum maghrib, nak semayang lagi, dikacau kawan kita. Ni tak suka rian, ni suka rian, ni tak suka rian lagi. Tu cerita dia. Wallahualam. Islam dia ada larangan-larangan, tapi ada jalan keluar dia. Islam bukan agama yang tak boleh belaka. Boleh, tapi tengoklah tempat dia. Ada tempat-tempat yang dilarang. Ada tempat-tempat pula yang boleh. Macam mana yang boleh? Nabi habaq satu-satu. Wallahualam. Kita hari ni berkaitan dengan apa saja benda busuk ni, tinggallah. Bawang ke, jering ke, petai ke, berian ke, kan? Tadi ni, termasuklah apa saja yang bau busuk kat mulut kita ni, mengganggu orang semayang, dosa. Wallahualam. Kemudian ada nak tanya apa untuk tajuk ini? Ada tak? Dan kita nak minggu depan nanti tajuk baru, iaitu larangan meludah dan membuang kotoran dalam masjid. Apa cerita pula ni? Jangan duk rajin ludah ni, jangan duk main ludah dalam masjid. Buang kotoran. Masjid kita ni tak ada lagu orang nak ludah, kapek-kapek. Tapi zaman Nabi dulu ni, masjid mereka daripada tanah, lantai. Ada sahabat-sahabat duk rajin ludah. Dan juga buang kotoran ni.
apa Nabi larang dan sebagainya. Itu tajuk minggu depan. Allah malam. Ada tu nak tanya? Ada tak? Kita boleh tanya. Masa kita tuju suku lah no. Lepas saya boleh tegak ni insyaAllah kita faham lah. Jadi cerita dia lepas ni nak makan bawang ke mu'attah ke ikut tuan-tuan lah. Pak tuan-tuan. Tapi nak main masjid tunggu Ustaz. Nak pergi mesyuarat pun tunggu Ustaz. Sebab apa? Kacau orang nanti. Dan Allah malam. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang perempuan banyak lagi tak dapat rotah. Satu dah dapat. Oh, satu orang dapat ke? Oh, macam perempuan kena, saya photostat 65 keping. Kena buat 75, 80 lah lepas ni. Lah bertambah kan. Alhamdulillah kan. Kita maaf lah, kita tambah lagi minggu depan kan. InsyaAllah. Sekian, Assalamualaikum.